Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala an-nazimu asy-syekh al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun fi anwa'id dalalatil wada'iyati. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahwal tizamun in bi aqlinil tuzim. Jadi kita mulai masuk mantik tajuk mula. Sebelum nak pergi kepada mabadik tasawwur, iaitu kuliah khamsah. Jadi ada mabadik pula. Yang mabadik hak qarib, mabadik qarib dengan mabadik ba'id. Jadi mabadik qarib iaitu kuliah khamsah. Mabadik ba'id ni dua, iaitu ba' dalalah dengan al-alfaz dua. Maqasid ialah apa? Ialah qaulun syarihun. Itu maqasid bagi tasawwur. Ada pun tasdik. Tasdik ni kita ada mabadi' ya al-qadaya wa ahkamuha. Lepas tu maqasid dia iaitu al-hujjah. Itu bab tasdik. Ya itu saja. Kalau kita tajuk dalam matik dah tu. Ngajilah kita mana-mana pun. Cuma ya ada khilafiyat tu. Tu syukurlah. Ilmu mana pun dia tak lepas pada khilaf. Faslun fi anwa'id dalalati. Baca dalalah. Ingat masa ngaji dulu Syekh baca dalalah ya tak absah. Ya boleh baca belakang dilalah boleh. Boleh baca dilalah. Tapi al-absah baca dalalah. Dalalah baca bi fathid dal. Kita pun tu ya orang Arab. Kita orang Melayu, kita pasal-pasal lah. Kau dilalah dalalah bahasa tu serupa. Tapi di si orang Arab ya lidah dia tu zuk dia tak sama. Yang baik baca dalalah. Ingat Syekh Ali Jumaat dan anak murid dia. Dalalah Syekh Jamal pun sama. Ya madrasah tu lah. Ini satu bahasan, satu fasa pada menyata pembahagian dalalah. Tapi tajuk sini wada'iyah. Jadi sebelum ke situ kita ngecek cara umum. Umum dalalah. Bak dalalah kira dia ada tiga semua. Baik tiba di dal. Pakai dalalah ada dua. Dengan ijma. Dalalah lafziyah dengan dalalah ghairu lafziyah. Dalalatun lafziyatun dengan dalalatun ghairu lafziyatin. Dua. Tiap-tiap satu pada dua tu pecah dari tiga pula. Ya ada aqliyah, adiyah, lepas tu ada wada'iyah. Ataupun tabi'iyah. Tabi' tengah kita pakai adiyah, tengah kita panggil tabi'iyah. Tak tulah tu sama. Tengah ulama pakai adiyah, tengah ada tabi'iyah. Dalam lafzi pun sama. Adiyah ataupun tabi'iyah. Jadi ajar ni seperti biasalah. Belajar dalalah. Ad-dalalatu. Kita ambil dua. Al-lafziyah dengan ghairu lafziyah. Cuba.
tiap-tiap satu ada dua, pecah bagi tiga. Ya ada akliyah, adiyah ataupun tabi'iyah. Dah kira. Lepas tu wadaiyah. Ini pun sama. Akliyah, adiyah ataupun wadaiyah. Dalalah makna faham. Fahmu amrin min amrin. Faham suatu daripada suatu yang lain. Fahmu amrin. Amri pertama madlul. Ini dal. Fahmu amrin min amrin. Artinya dalalah ni nak panggil dalah paling mana kena ada dua perkara. Kalau tidak ada dua tak panggil dalalah. Ada tu. Semata-mata satu tu tak panggil dalalah. Sebab nak panggil dalah dia pertama kena dal dan madlul. Himpunan dua tu lah dia panggil dalalah. Ni faham suatu daripada suatu. Berarti kena ada dua. Kalau semata-mata benar ni, ya tak ada. Baru nama dalalah. Maka dalalah ni muhim, penting bagi kita. Tapi kalau kita ngaji kita ngaji tauhid apa? Takluk kalam apa? Takluk kalam ni dalalah. Kan tak? Takluk kalam dalalah. Takluk ilmu ni apa? Inkisyaf. Ya dua-dua tak dua ilmu dengan sifat ilmu dengan sifat kalam sama. Sama nasbah atau takluk tiga. Takluk benda wajib, mustahil, jaiz. Itu pak sama. Tempat bezanya takluk ilmu dengan inkisyaf kembali kepada Allah. Adapun dalam kalam kembali kepada kita hamba ni. Jadi aqimus solah. Apa kita faham? Kita faham tu. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Ada faham. Jadi faham tu masing-masing lah. Ijtihad mujtahid masing-masing. Faham daripada kalamullah tadi tu. Kalamul lafzi tadi tu. Habis panggil takluk kalam dengan dalalah. Faham. Dia faham. Kita hamba ni. Nak faham tu dia kena manahijul faham. Dia ada manahij. Dia kena ada manahijul faham. Bukan faham semata boleh faham. Tapi itu Imam Syafi'i lah. Orang mula-mula buat manahijul fahmi. Iaitulah kitab Ar-Risalah. Setelah mana manusia pada masa tu jadi kalam kabut. Masing-masing faham. Ini faham. Dipunuh Al-Quran. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu buat garisan. Untuk nak faham Al-Quran dan Al-Hadis ni, kita Ar-Risalah. Maka ulama kata risalah itulah kitab usul fiqh yang pertama kali dalam dunia. Maka lepas tu pecah-pecah hingga kita sekarang. Jadi usul fiqh adalah bagaimana hijul faham. Tapi mereka nak faham benar-benar Al-Quran dan Hadis, dia kena belajar. Benar-benar belajar usul fiqh. Kalau tidak agak jadi punah Al-Quran ni masa dulu lah. Masa belum timbul usul fiqh ni masih faham. Ini faham gini, ini faham gini, ini faham gini. Punah. Maka supaya nak berselah seperti mana sahabat Imam Syafi'i buat. Hipun kaedah. Dia panggil usul fiqh. Maka dalalah ni. Dalalah dengan cara ijman dia dua. Lafziyah, ghairu lafziyah. Lafzi ni apa makna? Lafzi ni kalau kita tengok takrif as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf. Suara yang melengkapi atas setengah huruf. Tak kira. Ini kembali kepada bangsa bahasa masing-masing kita belajar bahasa Arab berarti huruf hijaiyah. Betul tak? Kita belajar bahasa Arab ni. Hijaiyah berarti lafaz yang melekat, suara yang melekat setengah huruf hijaiyah itu dengan al-lafz. Zaidun, lafz. Ismun, lafz. Fa'lun, lafz. Ghairu lafzan ni tak kira. Lain pada lafaz ni termasuknya isyarat, termasuknya apa saja lukisnya, termasuk dalam ini. Kitabah masuk ni. Kemudian yang lafziyah ni ada tiga. Tiga ni kita katanya semua ni menepat ijma' ulama. Sebab ulama yang pembagi ni tak ada iktiraf. Tak ada siapa iktiraf. Jadi saya pun tak
tak boleh kak siapa yang pembahagian mula-mula ni. Tapi dia tengok kita dulu gini lah. Yang bagi mula-mula yang ni wallahualam. Siapa yang pembahagian mula-mula ni? Kata lafzi cabut ika. Boleh jadi kita tengok lagi kita mujarrad maqalah Asy'ari bagi siapa? Ibnu Fura. Ibnu Fura ada dalam banyak kitab tu untuk nak ambil petik daripada Ibnu Akah maqalah Asy'ari. Mujarrad maqalah al-Asy'ari bagi Ibnu Fura. Banyaklah itu nak ambil apa cara pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dalam Ibnu Akah. Baik. Jadi ada 3 semua. Ada akliyah. Ada lafziyah, ada ghair lafziyah. Tiap satu dari 2 tu ada 3. Ada akliyah, ada adiyah, ada wada'iyah. Akliyah macam mana? Kita katanya dalalatul lafz. Kita katanya ala wujudil lafz. Kita kata. Seperti kita faham lafaz, fahmul lafz. Dalalatul lafz ala wujudi lafaz. Apa lafaz yang berlafaz? Seperti apa? Kita dengar suara belakang dinding. Suara belakang dinding. Kita lalu ataupun suara dalam hutan, kita lalu dalam hutan ni suara cakap. Jadi kita faham kata di situ tu ada orang. Di situ ada orang. Sebab ni suara lagi. Duk bisik-bisik lagi. Tu dia panggil akliyah. Kita kata apa yang menghukumkan kata di situ ada orang, akal kita dengar suara, di sini ada orang. Sengkau-sengkau tak ada orang tapi ada orang. Maka dia panggil akliyah. Adiyah kita kata kadalah lati lafz, seperti kita fahamkan lafaz apa. Seperti kita kata lafaz kita seperti lafaz atau alal alam. Kata sakit. Aduh, kita kata kalau bahasa Melayu kat aduh. Sakit. Jadi lafaz ataupun aduh kita kata dah. Menyukta sakit ni apa? Adi. Ada manusia kalau sakit beradu. Aduh. Maka lafaz ni kita faham. Jalan dia sepak tunggu kayu. Aduh. Aduh tu kita tahu dah kata dia sakit. Walaupun dia tak oyak, tapi kita faham selalu dah. Faham pada lafaz tu. Adapun wada'iyah kita kata contoh kadalalatul lafzi insan. Seperti dalatul insan, lafaz insan ala hayawanat. Seperti pehekan lafaz insan atas makna benda hidup yang berfikir. Ini panggil wada'iyah. Baik. Belah ghairul lafzi akliyah kita katanya seperti kita kata dalalatut taghayyur. Contoh alal hudus. Kita faham kata perubah. Kita faham kata berubah, duk gelap, cerah, gerak, diam, menunjuk atas baru. Lepas tu apa faham daripada akal kita. Akal kita tengok. Tak ada cakap apa pun, dia fikir gelap, cerah, ni baru. Dia memang kita tahu ni benda ni baru. Sebab ni gelap, cerah, gerak, diam, kemarau, banjir kita kata. Semua tu dipanggil hudus. Adiyah kita katanya dalalah. Matar ala nabat. Kita boleh kata hujan atas tumbuhan. Berarti hujan musim padi tumbuh tu. Jadi ini adi. Adat macam tu kan. Dia ada bila hujan kan, pokok kayu hijau. Itu panggil adi ataupun tabi'i, asal kejadian. Wada'iyah kita katanya dalalati isyarah.
dalalah. Nah, isyarah ahmar. Nah, api merah alat tawakkuf. Ada tak? Isyarat api merah. Nah, kita bawa kereta, bawa motor, ada isyarat merah. Kita faham kata berhenti. Mana kita fahamkan isyarat api merah atas berhenti. Itu tanda wada'iyah. Kemudian dalam mantik ni, dalam tajuk itu ni, apa tajuk itunya? Faslun fi anwa'i dalalatil wada'iyah. Dalalah wada'iyah di sini ai lafziyah. Ini nak kaedah. Artinya dalam bahasa batik ya ini ya mau. Nampak tak? Ni. Adapun ni ini ilmu, kita kata ilmu berkaitan, kita katanya kita kata ilmu sains. Ilmu sains ni lain, kita katanya berkaitan ilmu kita kata ilmu apa? Manajemen, ilmu apa saja yang buat isyarat dah. Buat undang-undang kita katanya ni. Bagi mantik ni saja. Mantik. Jadi mantik ke bahasnya dalalah lafziyah wada'iyah. Baik. Kita sebelum nak gila kita pergi pula. Jadi dari wada' ini kita kena faham istilah. Istilah ya ada 3 istilah semua. Dalam bukutannya. 3 istilah penting-penting dalam berkaitan dengan wada'. Pertamanya istilah wada'. Yang keduanya ham. Tajuk isti'mal. Apa dah? Jadi 3 semua. 3 mustalahat. Wad' mana? Ja'lul lafzi dalilan alal makna. Ham makna at-takallum. Okey. Isti'mal ni at-takallum bil lafzi ba'da wad'ihi. Bercakap dengan lafaz selepas pada wada'. Isti'mal mana? I'tiqadus sami'. I'tiqadus sami' limuradi mutakallim. Limuradi mutakallim limuradi mutakallim min lafzihi. Ni. Jadi 3 istilah ni. Maka kaedah 3 ni wal wad' akhir sekali last sekali wal wad'u mutaqaddimun alaihi ma. Mutaqaddimun alaihi ma. Ini kaedah tetap ni. Kita faham dia baik kaedah ni. Jadi kaedah ni kita boleh tatbik semua. Kita dalam kita nak baca kitab, khususnya kitab turas, kita kena meraikan. Pertama kali kita kata wad'. Apa wad'? Iaitu ja'lul lafzi dalil alal makna. Menjadikan lafaz menunjuk atas makna. Artinya setiap lafaz mana ni panggil? Lafaz musta'mal. Ya lafaz darurat. Lafaz muhmal. Lafaz musta'mal. Lafaz muhmal ni lafaz tak ada makna. Dais. Dayozai. Dais ni kalau kita buka oleh kaum muslim je tak temu. Berarti lafaz itu sumber lafaz tapi muhmal, tidak diguna. Orang Arab tak guna. Sebab tak ada makna. Yang dikehendaki ada makna. Lepas tu masalahnya jadikan lafaz makna ni siapa yang menjadi? Ni khilaf. Waktu kembali kepada ilmu lughah lah. Tengok kita Abu Hasan Asy'ari al-wadi' huwa Allah. Mana wa'allama Adam al-asma' kullaha tu dalil. Dalil kata al-wadi' hakiki huwa Allah. Yang meletakkan makna bagi semua lafaz tu Allah. Dalilnya wa'allama Adam al-asma' kullaha. Tuhan yang mengajarkan Nabi Adam setelah mana ia ke bumi, Tuhan mengajar semua. Jadi Nabi Adam semua faham.
Maka al-asma' di situ, nah kalau tengok ahli tafsir bukan istilah syarak tu. Asma' apa saja nama-nama panggilan atas muka bumi. Ini pokok, ini buah ni, ini bukit. Semua Nabi Adam boleh jawab semua. Siapa? Allah. Tu dalil kata wal wadi' wallah. Tengah kata Allah patut campur dengan makhluk. Lakul hatu khilaf. Tak ada masalah baik tikak kita. Berartinya kita faham di sini kata lafaz ni ada makna sebalik. Ia panggil wad'. Kemudian setelah makna lafaz ada makna sebalik, ia ada ni, ia ada isti'mal. Ia isti'mal iaitulah apa makna isti'mal? Takallum bil lafzi ba'da wad'ihi. Mana bercakap dengan lafaz selepas pada wad'. Kita cakap Kita cakap aku nak beli, aku nak mau ni, aku nak buat ni, semua tu kita guna hari kita kecek tu selepas pada wad'. Sebab kita kecek tak ada makna. Kelima yang ada makna. Lepas tu satu lagi haml. Pihak haml i'tiqad as-sami'. Pegang yang dengar limura di mutakallim min lafzihi. Bagi murak mutakallim. Ni murak ni min lafzihi, daripada lafaznya, lafaz mutakallim. Jadi i'tiqad, dia pegang, dia faham daripada lafaz kecek tu. Tapi walaupun kedua ni wal wad' qablahuma. Wad' ni sebelum pada kedua. Tapi itulah kita nak faham turah tu. Lafaz apa saja kita jangan ni. Kita kena meraih ni kaedah wal wad' muqaddamun alaihima. Bukan istiqmal dulu, bukan waham dulu. Ini kaedah tetap. Kaedah yang mana ulama kita sejak daripada dulu hingga sekarang duk pakai ni. Tapi ia tak cepat nak hukum. Dia kena kira dulu supaya tak ahlul kalam. Kira tak ahlul kalam. Dia tak segera tak ahlul kalam bid'ah. Dia tak cepat. Dia kena kira dulu ahlul kalam tu wad'u yukaffar dia. Kena kira. Barulah tu buat hukum. Maulidun Nabawi. Maulidun Nabawi tu siapa yang letak hukum? Dia kena wad'u dulu. Barulah kita ada istiqmal. Istiqmal ni kita dah guna dah. Buat mulut Nabi. Kita guna. Lepas tu orang dengar pula, faham tahu buat mulut Nabi ni. Orang faham. Apa dah? Ham. Tapi itu istiqmal min sifati mutakallim. Wal ham sifatus sami'. Wal wad' qablahuma. Berartinya kita nak hukum ke apa saja tu kena kembali kepada wad'. Kalau ada muskilah, tentang istilah. Nyanyi gaduh, kita nyanyi cepat ni. Cepat nak ni. Kita biasa cepat nak ni. Jadi kita dulukan ham pada wad salah tu. Dia kena wad mari dulu. Habis itu kita nyanyi cepat nak hukum satu istilah, satu apa saja. Jadi kita kembali pada wad'. Ni pas semua wad ni. Ni mantik mari ke cara ni. Nak fikir. Nak kira wad' lafaz ni apa makna juz'i ke kulli ke apa semua tu. Jadi mantik mai buat garis mula. Takut kita ni pergi cepat nak hukum. Ataupun kita pergi guna tak kena ada tepat. Ataupun guna dah orang dengar pula pergi faham silap. Gaduh. Cepat nak hukum. Habis tu ni penting ni. Ni kawan busuk. Tak usuk ekoh ni. Jadi tak usuk ekoh dia kecek bak ni. Wal wad' muqaddamun alaihima. Penting wad. Bukan buat bila di rupa ni mari adu al-iji wa kau indah suku imu wadok. Nama imu wadok ni imu baru timur je, bukan dulu, tapi kerana besar ni ada muskilah, ada syubhat ni, ulama tak boleh. Kita kena buat suku pula satu ilmu ni, ilmu wadok. Kena ngaji pula kita. Kena ngaji pula satu ilmu kaedah. Tapi nak ngaji ilmu ni kena lepas kena kerti ni dulu lah, kerti mantik, kerti ni ya sebab wadok ni seolah kata ia bina atas dua ilmu. Bina atas ilmu lughah, ilmu mantik. Ya ziyadah ala ilmu lughah, kata ziyadah ala ilmu mantik. Hak mantik tak percaya ambil. Hak lughah tak percaya ya ambil sikit mari tak dia panggil ilmu wadh'. Alhamdulillah, insya-Allah lah kalau ada rezeki kita akan belajar ilmu wadh' ni. Sikit apa hasil dah. Baik, kita faham dah. Jadi ni wadh' muqaddamun alaihima. Jadi alham sifatus sami', isti'mal sifatu mutakallim. Wal wad' mutaqaddamun alaihima.
Ya. Kemudian kita pergi. Ni. Kita tengok ita-ita. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Pahal lafaz atas barang yang muwafaqah lah iyo. Ini muwafaqah lah iyo makna. Ya dia bukan. Yang muwafaqah lah iyo lafaz hu akan ma. Yang ni makna. Muwafaqah. Kita pahalkan lafaz. Nah, daripada mana kita kata? Daripada orang kecek ataupun daripada kitab. Pahaman kita tu wafaqah. Dah. Mana kata muwafaqah? Muwafaqah apa? Wada'. Wada' kita kata. Supaya kita kata kita pahalkan insan. Ni, kita pahal. Orang kecek lafaz insan. Kita selalu dah pahal. Haiwanat. Kita pahal gitu. Ataupun kita baca kitab insan. Selalu dah kepala kita haiwanat. Kita pahal saat ni tu wafaqah. Wafaqah ke apa? Dengan wada'. Wada' asalnya wada' sebelum kita nak faham tu je mari dah wada'. Wada' ada dah. Wada' kata insan menunjuk atas haiwanat. Ada dah. Tiba-tiba apa kita dengar insan faham lagu tu. Jadi sama fahaman kita dengan wada' asli dengan asal tu tak ada lebih, tak ada kurang. Dia panggil mutabaqi. Tahu tak? Dia panggil mutabaqah. Dah. Jadi kita cabut sini. Mutabaqah. Makna kata tak lebih, tak kurang. Fahaman kita dengan wada' asal tu. Ia kena kembali dak asal sebab wada' muqaddamun alaihima. Jadi dalalah ad-dalalatu al-lafziyatu al-wada'iyatu. Ia ada 3. Ia ada al-mutabaqiyah, ada tadammuniyah, ia ada iltizamiyah. Baik. Mutabaqiyah apa maksudnya? Faham kita daripada mukhatab. Ya faham ni dia faham. Ni ham kita akan dengar. Daripada daripada mutakallim ataupun daripada muallif. Mutakallim pun boleh, muallif pun boleh. Daripada kalam saat itu dah kita faham selarah dengan wada'. Sebab wada' mai dulu. Nah, apabila selarah jadi ketika tu dipanggil mutabaqi. Insan hayawanun natikun. Nah, insan ialah hayawanun natikun. Maknanya lafaz insan yang makna benda hidup yang berfikir. Kita faham tu sama dengan wada' mu'asah. Sama ada lugawi ke istilahi ke. Jadi tak ada lebih, tak ada kurang. Dia panggil apa? Dalalah mutabaqiyah. Fahaman kita ni sama. Sama tu. Faham ni payah susah juga ni. Tapi kalau kita tak ngaji lagu ni dah ya. Mudah-mudahan dah. Kalau kita tak ngaji lagu ni kita ni tak ada adab lah dalam faham kalam apa? A'immah. Faham? Jadi su'ul adab. Dalam nak faham kalam a'immah. Buat apa? Sebab kita tak ada ngaji lagu ni. Jadi faham sendiri. Kadang-kadang baca kitab Abu Hasan Asy'ari jadi faham kita. Bukan faham Abu Hasan Asy'ari dak. Baca fiqh Syafi'i tapi faham kita. Bukan faham ashab Syafi'i, bukan ulama Syafi'i dak. Punah lah. Jadi su'ul adab. Baca kitab tu jadi faham kita. Sebab kita tak ada ni. Tak ni. Kita tak kira ni. Tak kira nanti ni. Tak kira wada'. Duk kira kita sore je. Lepas tu dia kita kira orang dengar apa punah. Ni. Orang dengar ni ya ham istiqmal ni punah be. Punah daripada istiqmal lagi. Orang ham apa punah. Punah be. Waktu jadi fitnah dia jadi tu sebab dia tak meraihkan wada'. Duk kira kok iya. Duk kira kok iya. Ni tengok Abu Hasan Asy'ari kata taharah ni. Ya kata. Ni Abu Hasan kata taharah ni. Aku kata gapo murak dia. Asal sisilah dia boleh nak. Ya aku asal. Jadi punah lah. Tu baik natijah dia. Abu Hasan Asy'ari menyabit tu atas harah. Waktu ya nak matluk dia. Waktu jadi selera habis. Jadi seolah kecek aku tu jadi ulama. Anak murid Abu Hasan Asy'ari. Anak murid bagi anak murid. Anak murid bagi anak murid.
tak payah faham kalam Abu Hasan Asy'ari. Jadi dia sorang faham. Soalan dia rupa tu lah. Dia kira. Jadi kalau kira kok, mustahil tak boleh hadir tu. Jadi dia sorang kolom keempat belah Abu Asy'ari kolom keempat ni. Di faham nas, faham tu. Jadi anak murid tak payah faham pun. Nah. Tak boleh hadir. Waktu dia panggil mustahil. Jadi kita, sebab apa boleh hadir tu? Kerana kita tak meraihkan wadah. Duk kira kok ya hadir. Habis tu, kita orang ngaji ni kena meraih. Nak baca kitab a'immah ataupun ulama, kena jaga. Kena. Pas kita nak tahu mana nak jaga, kita buka hasyiah. Hasyiah ni tempat tatbik kita. Boleh tahu kata muhasyi tu yang meraihkan lafaz musannif tu lagu mana. Kita buat kata jumlah hasyiah apa nampak itu Asmawi. Asmawi dalam padai dia tanggung itu gini padai Asmawi tu cukup. Jadi kita duk main hasyiah semua, kita bina malakah akliyah kita ni. Malakah akliyah kita jadi apa, jadi biasa kan. Buat tengok pak dia hanya ulama lagu tu dia bukan ngaji banyak cerita lagi tadi. Ulama semua spesial ahli Jumaat kita masyhur. Bukan semua yang ngaji kita. Yang ngaji pebuah yang ngaji. Dia dok ajarah dia usul fiqh pebuah. Nah hukum pebuah. Tapi yang ngaji saat ni dia ada cara dia. Sampai tu dia boleh habis segala kitab tu. Itu penting. Kalau dia pula tadamu, apa mana tadamu? Jadi kita faham daripada lafaz saat ni tu tak ada mutabaqi. Hanya juz saja, separuh ya. Tahu tak? Insan wad'u asari hayawanatik. Kita kata tiba-tiba kita pergi faham tak ni tu, setelah mana kita dengar lafaz insan, kita faham tak haiwan saja, faham kita. Jadi faham kita tak ada dengar asal tu jadi setengah, separuh. Tak ada mencakupi, tak ada meliputi. Dia panggil tadammun. Tadammun. Kamu ni hak akhir sekali, hak lah kali ni. Apa? Wad'u asal dah. Wad'u tu ada dah asal. Kita pergi lafaz lain pada wadu. Seperti insan. Seperti ni kita kata dalalatul insan ala hayawanatik. Hak ni mutabaqi. Hak ni dalalatul insan, kita pergi lafaz insan ala apa? Ala hayawan faqat. Saja. Hak ni dalalatul insan ala apa? Ala katib. Katib. Masalah katib. Kalau kita faham ke insan atau hayawanatik, ia panggil mutabaqi sebab wadu asal ni lagu ni. Kalau tengok lekokmu, lemuk je. Kalau kita faham tak semua, hanya ada sebahagian daripada hak asal, hak wadu asal. Jangan tak tahu. Ada pun hak ni dak. Wadu asal tak ada langsung. Tak ada sikit habuk. Tapi kita faham yang luar tu, di antara sifat kitabah dengan insan nak pisah tak boleh. Kitabah makna menulis, dengan insan dia panggil sifat ketentuan bagi manusia. Nampak tak? Jadi sifat bagi manusia saja. Jadi sifat manusia. Kalau gitu sifat apa dah? Kita faham kata katib ni sifat. Jadi nak kata katib dengan insan dia panggil tak benar nak pisah tak boleh. Padahal wadu asal tak ada ni. Tak ada ni. Tak ada kita dengar lekomu tak ada. Maka di sinilah ulama mantik nak cara ni. Ulama mantik nak cara katanya dengan lafaz hak ada wadu, hak ada wadu asal, lepas tu dengan iltizam dia tu. Ada. Nak kata iltizam pun ataupun tidak, maka sinilah mantik mereka bercara. Mantik mereka bicara bahasan dia. Nampak tak? Ada pun masalah ni, mutabaqi tadamun ni dia bukan mantik asal. Lughawi. Lughah. Kembali pada mu'jam, qamus. Ya syiah. Ulama lughah letak syiah no. Kita boleh lisan Arab. Jangan kita lisan Arab panjang saat. Cukup. Lafaz ada semua. Berapa ribu kelimah ada semua. Hak tu mantik tak kisah. Sebab apa? Hak tu bukan kerja dia. Kerja lughawi. Lughawiyin.
Adapun hak ni nak kira ni sebab dia kata lafaz dah ada dah. Wadak dia. Tapi ada juga dia panggil benda talazum. Benda mulazamah. Dengan lafaz saat ni tu kita boleh juga faham. Boleh. Boleh kita faham. Jadi kita fahamkan lafaz insan dengan katik ni boleh. Tapi syarat katik ni adakah talazum ke atau tidak? Kalau talazum, ya betul. Kalau tak talazum, tak betul. Lepas tu kita nak kata talazum tu atau tidak, mantik lah cara. Mantik. Di sini usah habis supaya kita kata, supaya kita tertebik. Setengah orang dia kata talazum, contoh. Dia kata kita tengok kita doa ni, kita tangan kita hadap ke mana? Ke langit. Lepas tu amalan kita naik ke mana? Naik ke langit. Dia kata. Lepas tu tak ke itu dalam tu Tuhan atas langit. Jadi dia faham talazum tu. Dia faham talazum. Dia tu lazim daripada kita tadah tangan ke langit, amalan naik ke langit. Jadi dengan Allah Ta'ala di langit itu, dia bagi nak pisah tak boleh. Dia kata kalau Allah Ta'ala tidak di langit, jadi amalan ni nak naik ke mana dah? Mereka. Lepas kita tanya pula, lepas tu wasjud waqtarib maknanya? Wasjud waqtarib, sujudlah nascaya mendekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Berarti kita sujud di bumi, ada itu di bumi. Sudah. Dia tak ana aku api. Dah. Dengan sebab itulah. Jadi sebenar tu tak ada talazum balik. Oleh kerana amalan langit itu tempat mulia. Tangan tak ada ke langit itu kiblat tutup. Seperti mana kiblat semaya Baitullah. Bukan menunjuk. Itu jadi muskilah akal dia. Benda hak tak talazum, dia kata talazum. Sebab dia ni sesat dalam ni, dalam qawaid faham. Habis tu kita nak jaga biar baik. Yang berlaku tu semua tu ni kesilapan daripada ni. Hak tak talazum, dia kata talazum. Hak benar talazum, dia kata bukan talazum. Talazum ni mana? Mana dua benda nak pisah tak boleh. Ada mulai fikak baina syai'ain. Mana di antara dua benda nak pisah tak boleh. Itu dinamakan talazum. Ada? Pak kita kata katib buat soalan pula. Pak katib, pak budak kecil boleh menulis ke? Tak. Katib di sini ai katib bil quwwah. Apa bil quwwah? Isti'dad, persiapan. Bukan katib bil fa'. Kalau katib bil quwwah kita sekarang ni, anda tulis ni atau bil fa'. Pak kita bukan 24 jam menulis. Kita bukan 24 jam duk menulis. Ada makan, ada minum, ada tidur. Lepas tu kau tidur tak adakah katib? Ya. Apa yang katib bil quwwah. Boleh persiapan untuk menulis tu boleh. Berartinya kita bangun boleh tulis. Berartinya insan ni walaupun dia kecil, dia ada sifat katib kitabah dia, tapi katib bil quwwah. Maka dikehendak kini ai katib bil quwwah, bukan bil fa'. Kalau bil fa' siap nyanyi. Jadi kita ni kena tulis umur 4 jam tak nak buat apa. Habis itu. Alhamdulillah. Jadi kemudian yang mana tiga-tiga ni mantik mau. Maka musannif dia sebut kata nazim. Sama lagi nazim. Yada'unaha dalalatul mutabaqah. Mana fahaman lafaz atas barang yang selaras, ia yada'u dipanggil ayusammunaha. Yusammu mana dinamu mereka itu akannya. Jadi mereka itu mantik akannya akan ini dalalah. Dalalah wafaqah tu. Dalalatul mutabaqah. Akan dalalah mutabaqah. Itu panggilan. Wa juz'ihi. Wa juz'i jadi ala juz'ihi. Wa juz'i atas pada ma wafaqah. Jadi dalalatul lafzi ala juz'ihi. Itu. Mana kita pahamkan lafaz atas juzuknya, atas tengahnya. Tadammunan ai yusammunaha tadammunan. Dinamakan dia tadammun ai dalalatu tadammunin. Dinamakan dalalah tadammun. Dalalah tadammun. Mana separuh. Wa ma lazim. Wa ma lazim mana?
Dalalatul lafzi ala ma lazima. Atas di situ lagi. Waratah. Atas pada kata alama tu. Jadi ala ma lazim. Jadi dalalatul lafzi ala ma lazim. Mana kita fahamkan lafaz atas barang yang melazimi ia. Apa melazimi? Yang nak pisah tak boleh. Seperti kita fahamkan insan atas boleh menerima menulis. Jadi boleh menerima itu benda lazim. Fahuwa liltizam. Maka iaitu fahuwa maka iaitu ma lazim kat ni tu iaitu panggil iltizam. Dia panggil dalalatul iltizam. Tahu tak? Seperti kita katanya dalalatul insan ala katib. In bi'aqlinil tuzim. In tu in makna kata itu syarat. Syarat deh. Lepas tu ya hazah jawab. Ya hazah jawab. Jawab ya apa? Jika dengan akal lazim fahuwa iltizam makna kita. Jadi faham daripada ibarat depan tu dah. Jika dengan akal saat itu dilazimi, maka dalalah iltizam. Jawab dia. Fahuwa iltizamun. Kita. Fahuwa iltizamun. Jadi, itu syarat. Itu jawab dia dihazaf. Kerana apa? Kerana dipehek ibarat daripada fahuwa iltizam. Jadi, dinamakan dalalah iltizam. Maka hak ni lah ulama mantik dunok. Ulama mantik dia kalau tengok le kita deh ulama dalam tiga dalalah ni ulama hak tepat hak muktamad indal manatikah iaitu dalam iltizam. Ada pohon ni ya tak. Kerana pohon ni kembali kepada luah kepada kitab luah. Tak ya tak ada bahas luah tu tak. Ya nak bahas ni. Nak jaga iltizam. Baik, dalam iltizam pula kita ni sikit. Kita kata kita tahu apa rahsia. Kita nak ngaji ikut apa ilmu. Jadi dinasihatkan katanya ikut kita ngaji ilmu apa-apa kita kena ngaji dengan ahli dia. Rahsia apa ahli ni kita kata. Kerana iltizam ni kalau mutabaki dia boleh berlaku sepenuh ilmu nahwu kata. Kalau nak mutabaki semua orang ajar. Semua orang boleh. Tapi iltizam ni, iltizam tu dalam iltizam nahwu ni kena ahli takhasus dah lah. Sebab iltizam bukan semua orang boleh. Orang takhasus, orang yang ilmu dengan nahwu dia tahu dia. Kecik ni iltizam lagu ni. Tapi itu kena ngaji takhasus. Sebab kita nak ambil rahsia iltizam lah. Kalau kita tahu mutabaki, semua orang boleh. Supaya ikut ilmu mana-mana pun. Tapi itu kitab ya. Kitab ni sikit ya. Ya ada syarah. Apa syarah? Ini pula hasyiah. Kan dia matah lu ya. Hasyiah Allah Masya Allah. Semua tu kalau mutabaki tak ada gitu. Kalau mutabaki dia tak ada gitu. Dia tak ada beranak, dia tak ada berjuk. Semua tu iltizam. Kadang-kadang dia kitab sah, ikhtisar. Apa kitab sah jilid wa ikhtisar rekah. Boreka kecil pula, syarah pula panjang. Supaya tak apa kita kata. Apa kita Syafi'i tu hak sah. Lepas tu mari Imam Muzani buat mukhtasar. Kecil ya. Sikit ya. Tinggal berapa hak Imam Syafi'i berapa jilid tu yang ditinggal satu jilid. Imam Muzani buat rekah doa tu. Apa je rekah badan dia pahal tu. Dia pahal tu. Bukan rekah. Rekah di situ bukan hazah. Rekah ada makna. Mana rekah saya Muzani tu ada semua tu. Kalau orang pahal kita baca Muzani sebagai wak khulasah. Bukan makna tu Imam Muzani hazah bukan. Rekah tu dengan lama-lama orang tak faham pula susah nak faham. Mari Imam Haramain syarah. Panjang nampak. Dan nama Nihayatul Matlab fi ziratil madhab syarah. Mari Hawi Imam Mawardi syarah panjang pula. Ada. Mari Imam Ghazali ni hayah panjang tu tak ada weh. Jadi orang tak ada dengan masa dia buat. Rekah pula jadi basit. Pojilek tu basit. Lepas tu tak ada lagi buat rekah di wasit.
Kita tidak. Oh, nak lihat semua. Oh, masih 5 jilid. Tak ada. Manusia nak mengaji tak merata je. Rekah pula diwajib. Jilid. Wajib pula susah. Rekah pula susah sampai pula. Mari Imam Rafi. Sarah pula wajib tu jadi Fathul Aziz. Panjang 15 jilid pula. Mari Imam mana mari buat Raudah pula. Tu dia main ni. Kita ada main tu. Semua tu itizam dalam itizam lakon. Kalau mutabaki tak ada itu tu. Pas semua tu itizam dia tu. Ahli fan. Kalau orang ikut sen tu tak boleh tu. Kita kata ambil, boleh kita kata putu kita ke bab ekah. Boleh kita kata ambil ulama nahwu. Ini tak boleh. Semua yang lain. Habis tu penting takhassus. Itu rahsia takhassus. Tu bekah. Tu satu impekah apa tu. Pak mulai sama nahwu. Balaghah kita kata ini lagu tu lah. Tapi itu penting ahli takhassus. Bab yang tahu iltizam tu lebih lagi. Kalau orang bukan takhassus ni kadang-kadang silap. Hak tak iltizam, kata iltizam. Hak iltizam. Mereka hak kata hak bukan atau yellow, hak yellow atau bukan. Tidak masalah. Jadi kalau ahli takhassus maka jelas yakin. Habis penting ahli fan. Pahala itu manahib mujassimah ikut dia. Dia baca ikut dia. Tengok, tapi kita orang kita tak mengaji. Bukan kita buat ngaji lah, kita ibanah. Nak ngaji nak ibanah. Kita jawab. Ngaji lah kita anak murid dia, anak murid ke anak murid. Itu cara manahib mengaji. Tapi mereka tu tak say. Ibanah. Kalau Syafi'i tak say ngaji, tak min hak Imam Nawawi. Nak ngaji, madu. Barulah mula ada. Jadi punah ni, punah. Jadi pehe ya. Baca kitab Syafi'i pehe ya. Bukan pehe Syafi'i tak. Bawa kita pergi engkar dia, dia kata kita engkar Imam Syafi'i. Dia panggil cara mantik dia. Padahal kita engkar faham dia. Bukan kita engkar hak Syafi'i. Hak Syafi'i kita tak engkar sepuluh agak Quran. Quran kita tak engkar, kita engkar hurai dia tu. Bahawa kita tak turut dia, kau ni engkar Quran. Payah. Ar-Rahman sistawa tu hantarah. Kita tak turut kau ni engkar Quran. Tambah Quran. Bagai-bagai. Kita bukan ingkar kuat tamu, kita ingkar pahaman dia, huraian dia. Jadi iltizam ni ada juga pembagian iltizam. Tengah iltizam dia pembagi lazim, ada khariji saja. Ya taksimu dan iltizam, mana pembagian. Iltizam. Dia ada khariji faqat. Kharijun faqat. Kharijun faqat. Zihnun faqat. Pada khariji wal zihni ma'an. Al-kharij wa zihni ma'an. Jadi dalam iltizam kadang-kadang khariji saja, seperti kita burung gagak, urak khariji pada az-zihni faqat. Kita kata katalah perkataan al-urak as-sawab kal-luzum seperti luzumkan sawab. As-sawab mana hitam dilurap dengan burung gagak. Urak ni burung gagak Kita gagak ni sebab tu gagak tu selalu dah burung hitam. Buat apa? Sebab kita tak temu gagak jak putih. Faham tak? Walaupun ada pun jadi yarik-yarik orang sebut. Boleh kita kata temu. Sebab gagak hitam tu. Gagak ni hitam. Di antara gagak tu, sebab sebenarnya gagak tu kalau kita gurak, dia ada takrif dia sungguh. Kalau kita tengok ilmu biologi, sebab kita nak tahu kata gurak apa saja takrif burung segala benda hidup ni kena kepada ilmu dia lah, ahli dia lah, iaitu biologi, ilmu benda hidup dalam muka bumi. Berarti ada lah takrif dia. Supaya kita kata kita apa? Kita hayat apa? Syarh hayatil hayawanil kubra bagi Syekh Demiri. Masya-Allah kitab ni. Tapi saya tak sempat nak beli. 5 jilid kitab tu, ada setengah cetak 4 jilid 5 jilid. Jadi Imam Demiri ni faqih lagi. Dia faqih.
Dia Syafi'i, dia ada sebuah kitab Syarah Minhaj Imam Nawawi. Dia beri ni. Tapi ada sebuah kitab dia tu. Kecik benate. Ibu benate. Mula-mula kelima asad. Kelima mula. Lekro apa tepat sebut. Le hadis dia ada. Lepas tu kalam Arab seknya itu ada apa? Ada apa makna? Lepas tu lafaz murah dia asad tu orang Arab guna lafaz gapo kata? Wadon fa usamah banyak. Puluh-puluh kelima. Dalam itu tu. Lepas tu halal ke haram makan. Sebab dia Fatih. Cukup. 5 jilid. Ada juga. Menantai tamu komen ada cukup lah tu. Jadi tak ada ya. Jadi urak pun ada sebut lagi tak tu. Dah urak. Haram dimakan. Sebut lagi tak tu. Okay. Lekro tak sebut lagi kelima urak. Yang hadis. Ya ada. Apa hadis disebut lagi tak tu. Jadi mausuk ni kita luar biasa kita tu. Lepas tu dah. Jadi urak ni sebenarnya ada takrif, ada wadak dia, ada hantaran dia. Tapi kita tak tahu sebab kita tak belajar di bidang dia. Tapi bos sebut urak kita selalu dah burung hitam. Burung hitam. Maka burung hitam bukan takrif dia. Tapi hitam dengan urak tu nak pisah tak boleh. Ikut temu urak di mana ketika telah warna hitam kita temu. Ikut di mana? Mulai di pulau mana, di negeri mana pun, mana di mana temu urak, di situlah kita temu warna hitam. Jadi luzum situ. Adakah akal kita? Oh, akal kita boleh terima. Sebab tu urak warna merah ya, akal kita boleh terima. Boleh terima. Urak warna putih boleh. Tapi kharik di luar ni ada hitam. Maka di sini bagi luzum kharik saja. Zihin otak kita ni tak ada luzum. Kenapa tak ada luzum? Sebab akal kita boleh terima kagak warna lain pada hitam. Akal kita boleh terima. Tak ada mustahil. Kalau kita ngaji tauhid gak ya kena takluk kudrat. Mungkin. Berarti burung urak semua hitam mungkin. Tapi akal kita boleh terima lain pada hitam. Kerana kalau zihin saja. Kalau luzum ama wal basar. Ni Pak, ni ayat kena urai. Luzum wal ama dengan basar. Buta dengan melihat. Luzum macam mana? Buta dengan melihat. Buta melihat. Lawan ke dia? Supaya gerak diam. Tapi dalam masa yang sama otak kita tu. Nak faham gerak dalam masa yang kena faham diam. So, dia kata. Pakai luzum min harakah. Supaya pakai luzum min harakah. Disukun. Sebab apa? Sebab apa boleh kata gitu? Supaya kita apa makna harakah? Ada musukun, ya tak? Apa makna sukun? Ada harakah. Ya gitu dah. Apa makna sukun? Ada harakah. Jadi kita faham lagu ni sebut harakah dalam masa yang sama kita nak faham sukun. Gerak dia. Jadi otak kepala kita boleh duduk dua tu. Boleh kena. Jadi tak faham satu mesti faham satu lagi. Berarti ketika sama kita faham kedua. Gerak. Tak diam. Diam. Tak gerak. Jadi gerak dia kita faham dua. Jadi kita nafi so isbat so. Gerak. Isbat. Tak diam. Kita nafi. Jadi otak kepala kita lagu tu lah. Buta. Apa melihat tak buta. Jadi asal melihat ni melihat apa? Melihat asal dia. Nah, asal melihat ni asal dia dengan buta ni lawan. Kita kata orang tu zahid fil kharij. Kharij dia tak boleh hipun. Mana kharij dalam suatu benda dalam masa yang sama nak hipun. Buta lagi. Dan melihat dia tak boleh hipun. Begitu gerak dan diam dalam masa yang sama dan satu benda dia nak ikut tak boleh. Waktu kharij. Tapi fizik ni ya kita ya nak faham soalan kena faham kedua. Harakah apa harakah? Ada musukun. Jadi kita isbat harakah, kita gina fi sukun. Jadi kita faham dua. Nanti panggil talazum. Jadi nak pisah tak boleh di antara dua tu. Tapi talazum itu fizik ni faqat. Zihin otak haja ya. Lek luar benda belawai. Dah. Hak satu lagi kita katanya kharij wa zihni ma'an. Contoh kita katanya al-arba'ah kaluzumi arba'ah. Dengan
Bizauj. Zaujiyah. Pasangan. Sebut pak gu. Pak ni apa? 2 gu. Pak 2 gu. Dia otak kepala kita ya. Arba'ah zaujiyah. Mana? Gu. Ku saja tak ada. Pak kalau lek luar pun sama. Lek luar pun kita mai apa? Pak orang, 2 teh mutu dah kita kata. Mai apa orang? Mai mutu. Orang pak orang. Kita kata 2 teh mutu. Kita pun mai dah 2 teh mutu sebab kita kata dua-dua. Tapi tak mai sore-sore. Mai pak orang pak teh mutu. Tak apalah tapi otak orang dengar dia pergi kok tu dulu mula. Mai apa orang pak orang 2 teh mutu dah. Di pak mai apa sejik. Bawa kita pergi banyak-banyak. Mai mutu dengan kereta mutu. Apa teh mutu? Mai apa orang ni? Pak orang 2 teh mutu dah. Udah duit. Ada mai stay. Oh, mai stay ah. Lu suku nak tabak duit. Pak banyak-banyak lah kutu lah. Ya jadi orang nak bagi nak sedekah tu dia kira itu. Mai apa orang pak orang mutu kereta. Mutu. 2 teh mutu dah. Tak apa. Dia pak orang 2. Tadi 2 apa? 2 gu. Dah. Fi zihni wal kharij ma'an. Sekali. Maka dalam bahasa mantik hok kira cara hak ingat ni. Ni, zihni faqat dengan hak ni dak, hak ni ilmu sains. Ilmu wityasat. Ada. Kharij faqat ni mantik tak cara. Mantik tak cara hak kharij. Kharij ni ilmu sains. Ilmu fizik, ilmu biologi, ilmu kemi, ilmu handasah. Ilmu gapo, nah apa saja digelarkan sains tu. Dalam lingkungan sains tu ni kita faham masalah luzum khariji saja kok ya. Kedoktoran kita kata, perubatan, hafizah semua tu luzum kharij. Ada pemantik tak? Mantik yang ambil luzum zihni. Sama ada zihni saja atau zihni wa kharij ma'an. Ni. Habis tu mantik akal. Tapi mantik ni supaya doyak dulu dah makna mantik yang akal. Ia nak pisah tak boleh dengan etikak. Etikak habis tu penting etikak ni pun. Habis tu mantik ni supaya kita ngaji rubah hukum tu. Artinya mantik ni kadang-kadang kalau contoh dia berkaitan dengan etikak. Contoh dia tu. Setengah daripada. Dah bagi bab kias tu. Ulama ia boleh contoh mengikut etikak dia. Habis tu penting. Bukan mantik silap di orang guna mantik. Mantik tak ada apa. Di mantik supaya gelas dah. Gelas so tu. Ya asal apa di gelas tu. Di masalah orang guna gelas nak buat apa? Buat arak ke? Buat air teh ke? Buat air. Di masalah orang guna gelas. Di gelas kita nak salah tak boleh. Apa buat mantik? Mantik kita nak salah tak boleh. Salah dia orang guna. Kalau Mu'tazilah kan guna mantik ni. Mantik ni. Al-Sunnah. Falasifah. Bukan mujassimah pun. Mujassimah sebenar pun ia tolak mantik pada guna mantik juga. Pada hakikat dia tu. Kalau tak guna mantik tak lagi juga. Dia guna mantik juga mujassimah karomiyah dia kata. Ia tolak mantik bid'ah. Tapi masa yang sama ia guna mantik. Supaya juga pada masa Yunan dulu kita kata Yunan ni orang apa mantik. Dan masa tu dia satu jemaah panggil Sufustaiyin. Sufustaiyin ingkar falsafah. Dia ingkar. Dia tak supaya kalau kita nak kisah masa Yunan tu, kalau kita mari dengan masa kita lah ni, kita nak banding. Aristotle tu dia nak pertahankan kebenaran. Aristotle. Nah. Sufustaiyin ni mengenak. Ya ingkar. Sufustaiyin ni bani supaya karomiyah mujassimah dah. Dia salah, ya ingkar bukan pada hayah diri tu guna dah. Ya diri guna dah. Ya tafah-tafah tak ada mantik, tak ada ini pada hayah diri tu guna dah. Sama. Ya dok kata ahli kalam bid'ah, ya diri tak ahli kalam dah. Habis penting juga. Puca tadi, puca tak kerti wad ham isti'mal. Itu masalah. Habis dah penting ham wad isti'mal tu penting. Bila dah. Kemudian kita pergi sikit lagi. Dia apa dah? Dia apa dah? 10 dah. Faslun fi mabahisil alfazi. Ini satu fasa ini yang kedua. Ini yang kedua. Setengah kitab yang mulai bab lafaz dulu baru mulai dalalah. Tahu tak? Setengah kitab kita ni yang mulai dalalah dulu baru lafaz. Oleh kerana ia tak boleh nak bahas dalalah tanpa alfaz. Tahu tak? Ia nak kalau kita bahas dalalah saja, tak ngajar alfaz ia kecok dia panggil cacat. Tapi itu ulama antik ni dua. Jadi idafah tambah.
sebelum nak masuk kuliah khamsah. Faslun fi mabahizil alfazi. Ini satu fasa pada menyatakan pembahasan bagi lafaz-lafaz. Lafaz tadi yang maknanya as-sautu al-mustamil ala ba'dil huruf. Musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi ma ta'ala. Wa huwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyun aw juz'iyyu haitsu wujida. Fa mufhi mushtirakin kulliyu ka asadi wa aksuhul juz'iyyu. Wa awalan lizati in fi handarat fansukhu aw li aridin idha kharaj. Fa kulliyatu khamsatun dunan qisas jinsun wa faslun aradun na'un wa khas. Wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Itu ini ba alfa. Alfa ni musannif kita masuk sudah ba kulliyat khamsah. Musannif kita pakai capuskan. Jadi alfaz dengan makna apa? Dengan makna as-sautu al-mushtabil ala ba'dil huruf. Lafaz dua, lafaz musta'mal, lafaz mu'mal. Maka di sini naknya musta'mal alfaz mana gina? Al-alfaz al-musta'malah, idafah sifat kepada mausuf. Musta'mal alfaz ni panggil min idafati sifat lil mausuf. Dengan mana gina? Al-alfazu al-musta'malatu. Hai suyu jadu, sekira didapati, didapati lafaz di istimah ni tu, imma murakkabun wa imma mufradu, ai imma mufradun. Mufradun tapi baca du tu kerana darurah. Imma lafaz murakkab wa imma lafaz mufrad. Jadi lafaz di sini kalau kita kira agak sebenar bab lafaz asasi ulama yang bahas mendalami ulama lughah. Ulama lughah, ulama sorah, sarfiyin, lughawiyin, dia kembali kepada ahli nulah. Dia bukan mantik, tapi mantik yang ambil hanya sebagai wasilah. Jalan ni untuk nak memahami kuliah khamsah. Kita ambil semua dah lah. Ambil semua je lah di mantik bih. Hak lughah di mantik tak nak ngaji po kita ni umur je mantik so. Jadi ulama pun yang ambil, bukan yang ambil semua. Bijak ulama ni, masya-Allah. Masya-Allah dah. Jadi ambil, dia bukan ambil semua. Dia ambil sebagai wasilah sebab asasi dia bukan lafaz mantik ni, asal dia ma'ani. Nampak? Jadi mantik ni asal dia ma'ani, makna. Maknanya kita faham ni, kita faham ni otak kepala kita tu. Bukan lafaz, lafaz ni bagi wasilah. Maka wasilahnya ambil bikin semua dah lah. Ambil sekadar nak boleh guna. Berarti lafaz saat itu wa imma lafaz murakkab wa imma lafaz mufrad. Kemudian musannif kita ni takrif. Fa awalun. Mana awal di sini? Iaitulah murakkab. Murakkab. Ma dalla juz'uhu. Ma iaitu daripada perkataan. Ma dalla menunjuklah juz'uhu oleh juzuknya, juzuk bagi ma ala juz'i makna, atas juzuk bagi maknanya, makna bagi ma. Berartinya juzuk dia tu ada makna. Supaya yang musad ni tak ada murakkab. Al-alfaz. Ada dua. Ada mufrad, ada murakkab. Murakkab ni musannif takrif apa? Ma dalla juz'uhu ala juz'i makna. Ma dalla juz'uhu ala juz'i makna.
Berarti juzuk dia tu ada makna. Seperti misal Abdullah. Abdullah ni bukan alaman lah. Abdullah ni dengan makna bukan alaman, bukan nama orang. Tahu tak? Bagi Abdun satu juzuk, Allah satu juzuk. Apa dah? Jadi berartinya ni ada 2 juzuk ni. Jadi setiap juzuk ni ada makna. Abdun ada makna kalau buka oleh kamus. Allah ya nazat wajibal wujud. Ada makna. Makna gini sini. Hamba Allah. Murakkab. Berarti juzuk dia. Bi'aksi matala. Bi'aksi mana dengan akah. Hal keadaan akah. Mana hal keadaan taluk mahzuf. Buah dia di hal. Hal keadaan akah tak itu bersifat la mutalabbisan bi'aksi. Bersepakat dia dengan akah bi'aksi ma dengan akah bagi ma. Apa ma itu kena ada mufrad. Dah. Bi'aksi ma dengan akah bagi barang tala. Apa tala? Mengiringi bagi murakkab. Berarti murakkab ni akah bagi ma. Ma itu ai mufrad. Jadi makna apa itu mufrad? Mufrad ni akah dia. Jadi ma lam yadul. Tak boleh ni. Ma lam yadul ala ma lam yadul juz'uhu ala juz'i makna. Dah. Ibn Mayuri dia tambah dalalatan maksudatan. Ibn Mayuri dia tambah ni. Dalalatan maksudatan. Ya tambah ni kenapa ya tambah? Ini ya tambah ni ya nak masuk dalam ni hanya satu murakkab saja. Habis Ibrahim ya tambah ni. Ya tambah ni kerana Ibrahim nak masuk kali murakkab hanya satu dah, iaitu murakkab isnadi. Nak masuk ni saja. Ada pun murakkab idafi. Murakkab apa lagi? Murakkab wasfi. Duduk dalam bahagian mufrad. Habis itu Imam Baidu dia tambah dalalatan maksudatan. Kalau kita tengok dalam hasyiah ya, hasyiah tasulam. Apa supaya nak idkhal ni saja. Tahap ni, hak ni kena kaitnya masuk alaman, masuk dalam bahagian mufrad. Abdullah alaman. Abdullah nama orang. Maka Abdullah nama orang ni bukan nak hamba Allah, nak seorang tu. Seorang tu hak nama Abdullah. Supaya juga kita katanya rajulun apa dah? Hayawan natik. Hayawan natik ni panggil murakkab wasfiyah. Murakkab apa? Api murakkab wasfiyah, sifat mausuf. Tapi kalau kata alaman, jadi nama orang. Jadi haiwan natik bukan makna benda hidup yang berfikir, nama orang. Apabila nama orang tak nak terjemah lah. Jadi orang nama haiwan natik. Tak apa. Dah. Maka ni duduk dalam bahagian. Bahagian mufrad. Jadi mufrad apa makna dia? Barang juzuk dia tak ada makna. Juzuk tak ada makna. Dah. Dengan makna kata juzuk dia tu makna tak ada. Seperti kita katanya Zaidun. Zaidun. Juzuk dia ialah Zai. Ya. Dah. Dal. Dah. Ada ya, ada Zai. Dah. Ada ya patut dal. Artinya so tak ada makna. Nampak tak? Tak ada makna yang dikehendaki. Kalau gitu Zaidun ni panggil apa? Mufrad indal manatikah. Supaya juga kalimah muslimun. Muslimun kita kata. Mim, sin, lam, mim, waw ni. Mim, sin, lam, mim, waw, nun. Tak ada makna. Maka tidak panggil di simantik panggil mufrad. Walau sinah panggil jamak. Nahu ni jamak muzakkar salim. Tapi mantik dia panggil mufrad. Buat apa? Kerana juzuk dia tak ada makna. Tak ada makna. Ini beza bahasa ulama mantik mufrad dengan murakkab. Dah. Kamar dia pula wahwa dan ia ala kismaini wahwa dan ia klik mana? Iaitu mufrad. Habis dia kata ni dikarenakan aku tu musan nazim.
mufrada akan mufrad. Dah. Akan mufrad ni nak tafsir domain wahwa. Dan ia mufrad. Ala kismai ani munqasimun ala kismai ni terbahagi atas dua perbahagian. Akni kahna aku, yakni pada lafaz wahwa tu. Nampak tak? Pada lafaz wahwa. Al mufrada iaitu mufrad. Mufrad ni terbahagi kepada dua. Dah huwa tu terbahagi kepada mufrad. Mana dua? Kulliyun. Kulliyu au. Nah. Kulliyu au juz'iyyu. Juz'i. Ataupun juz'u. Ataupun juz'i. Ada dua. Haitsu wujida. Sekira didapati. Berarti mufrad. Habis itu. Jadi murakkab kita tawakkuf wati. Kita lepas ni nak besar sebelah ni. Kita wati hok ni. Mudah-mudah kata mufrad ni panggil tasawura. Idrak makna mufrad. Dah dulu dah. Murakkab ni iaitu tasdid. Wuqu'un nisbah. Maka tasdid kita khabah. Jadi bila ni kita akan ngaji bab tasawuf habis dulu. Bab tasawuf ia ada mabadi. Ia ada maqasid. Mabadi ialah kuliah khamsah. Kuliah khamsah. Al-kuliah khamsah ni bagi mabadi. Maqasid ialah qaulun syarihun. Maka hak ni kita akan ni mula-mula nak masuk kulli sebab musannaf kita kata mufrad ni ada dua pembahagian. Pertama kulli dan yang kedua juz'i. Mula nak masuklah. Nak masuk mabadi. Nak masuk mabadi apa? Tasawwura. Dah. Mula nak masuk pembahagian kuliah. Dah. InsyaAllah kita buti sekarang ni. InsyaAllah kita sama pula. Pada besok hari. Jadi tertib mulai. Fahuwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyu au juz'iyu haitsu wujida. Kama dia kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.